Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, tadi suara tak dengar. Alhamdulillah kali ini boleh dengar suara. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab kita ke surat 87. Qala al-musannif rahimahullah. As-sanatu as-sadisatu minal hijrah, tahun ke-6 hijrah. Peperangan dan kisah Thumamah radhiyallahu anhu memeluk Islam. Pada tahun ke-6 berlaku peperangan Bani Lahyan kerana pengkhianatan mereka. Tetapi peperangan ini tidak terjadi kerana musuh melarikan diri. Banyak kali peperangan yang tak jadi. Musuh takut, gerun. Allah campak rasa takut dalam hati mereka. Kita tengok nota kaki di bawah. Rasulullah SAW menghantar kepada mereka satu kumpulan seramai 10 orang yang diketuai oleh Asim bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mengajar mereka tentang agama Islam. Penduduk Bani Lahyan bertindak membunuh Asim dan 8 orang sahabatnya. 2 orang sahabat lagi dijual kepada penduduk Mekah dan kemudiannya 2 orang ini juga dibunuh di Mekah. Maka Rasulullah SAW keluar menghadapi mereka bersama 200 orang tentera. Semua mereka menunggang kenderaan. Tetapi apabila sampai di situ, baginda tidak menemui mereka. Ini penduduk Lahyan. Mereka minta Nabi hantar pendakwah. Tapi rupa-rupanya mereka kata nak belajar tentang Islam. Tetapi akhirnya mereka membunuh pendakwah-pendakwah tersebut. Pada tahun ini juga berlaku peperangan Al-Ghabah. Tentera muslimin dan musyrikin saling panah memanah. Dan dalam peperangan ini, seorang muslim dan 2 orang musyrik terbunuh. Ghabah ialah nama tempat antara Mekah dan Madinah. Rasulullah keluar ke situ bersama 500 orang tentera kerana penduduk Ghabah telah menyerang rombongan muslimin yang lalu di kawasan mereka. Unta-unta kaum muslimin dirampas dan mereka membunuh anak lelaki kepada Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu. Sedangkan ketua mereka yang bernama Uyainah bin Hisn telah mendapat anugerah pemilikan tanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya kufur nikmat dan tidak mengenang jasa. Nabi ada bagi anugerah tanah kepada ketua kabilah mereka. Tapi mereka tak mengenang jasa Nabi. Bila orang Islam lalu situ, mereka merampas unta-unta dan membunuh anak kepada Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari. Pada tahun ini juga berlaku peperangan Hudaybiyah. Tetapi perang ini tidak terjadi kerana menjaga kemuliaan Baitullah. Tahun ke-6 ni juga Rasulullah SAW bermimpi. Nabi mimpi
Nabi mengetuai jemaah umrah ke Mekah dan boleh masuk elok, boleh buat umrah, boleh tawaf, boleh sa'i. Kemudian muqassirin, muhalliqin, ru'usakum wa muqassirin. Dalam mimpi Nabi, Nabi melihat sahabat-sahabat cukur kepala, botak rambut dan ada yang gunting. Nak cukur boleh, nak gunting pun boleh. Nabi cerita mimpi dekat para sahabat. Aku mimpi, aku mengetuai jemaah umrah. Kamu boleh masuk dengan aman, boleh tawaf, boleh sa'i, boleh cukur kepala, boleh gunting rambut. Jadi sahabat pun bila dengar macam tu, satu berita gembira, mereka kata kami nak pi umrah. Bila Rasulullah nak pi, kami nak ikut Rasulullah. Rasulullah jadi ketua jemaah, kami ikut. Maka Rasulullah pun pergilah tahun ke-6 ni. Tapi bila sampai dekat Hudaybiyah, mereka tak bagi masuk. Mereka tak bagi masuk, tak ada permit. Kena balik. Dengan pakai kain ihram dah, niat semua dah. Sampai dekat Hudaybiyah, mereka tak buka pintu. Tak boleh masuk. Nak balik. Maka termeterailah di situ perjanjian Hudaybiyah. Nabi dan para sahabat bertahallul di Hudaybiyah dengan mencukur kepala, menyembelih kambing, kemudian U-turn patah balik ke Madinah. Jadi sahabat-sahabat sedih, terkilan. Dengan penat lelah datang daripada Madinah, tak boleh masuk. Cerita tak boleh masuk tu, tahun ke-6 Hijrah. Mereka tak bagi, sungguh-sungguh tak bagi. Runding, bincang, tak bagi. Kerah orang kafir ni, orang Mekah ni kerah. Orang Arab Mekah ni sifat ni berkerah. Hak Islam lah ni pun kalau dia berkerah lah. Kami pernah nak masuk muzium. Dia bagi surat kebenaran masuk pukul 9. Kami sampai lambat sikit, 9:05 minit. Lewat 5 minit, dia tak bagi masuk. Bukan ada orang pun dalam. Dia kata dalam surat pukul 9. Hampa main 9:05 minit, tak boleh masuk. Bincanglah macam mana pun, rayu, pujuk, dia tak bagi juga. Hak tu hak Islam lah tu. Dia kata berpandukan surat pukul 9. Hampa tak main pukul 9. 9:05 minit bukan pukul 9. Dia tegah. Dia kerah. Tak bagi. Jangan duk bergaduh lah. Tak bagi. Tak bagi masuk muzium. Baru saya teringat balik. Macam itulah perangai orang Mekah. Hak kafir lagi dahsyat lah. Mereka tak bagi Nabi Muhammad dan para sahabat masuk ke Mekah untuk buat umrah. Jadi mimpi tu betul. Cuma mimpi tak ada tarikh. Yang Nabi nampak boleh masuk, aman damai, buat ibadat, betul bukan tak betul. Tapi mimpi tu tak kena tarikh. Tak kena tarikh. Rupa-rupanya umrah yang boleh masuk tu tahun ke-7, bukan tahun ke-6. Jadi jangan salahkan mimpi, jangan salahkan Nabi. Sahabat pun akhirnya terpaksa akur, cukur kepala, sembelih kambing, dipanggil dam ihsar. Tunaikan dam kerana terhalang, tak boleh nak masuk. Itu balik. Begitu. Adalah cerita-cerita dia berkaitan dengan ni. Mula-mula sahabat pun tak mau masuk. Sahabat tak mau nak cukur kepala. Sahabat tak mau patah balik. Tapi isteri Nabi nama Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi pun sedih. Nabi kata, wahai Ummu Salamah, isteriku, sahabat-sahabat dah tak mau taat. Aku suruh ni pun tak mau dengar cakap. Ketegaklah tak mau dengar cakap. Aku suruh ni pun gunting rambut, cukur kepala ni pun seorang pun tak mau. Dia nak masuk juga. Perang pun perang. Dia nak masuk Mekah juga. Dia nak buat umrah juga. Perang pun perang lah. Aku kata jom kita balik. Tahun depan kita main lain. Tak ketegak. Pakai ketegak habis. Apalah ni ni ketegak sungguh. Bahasa utara ketegak. Kata Sayyidatuna Ummu Salamah, wahai Rasulullah, tak usah suruh lah dan ni pun tak mau patah balik. Rasulullah jangan suruh. Buat senyap saja. Ambil pisau cukur sendiri rambut. Ambil pisau, sembelih kambing. Nanti ni pun ikutlah.
Takkan mereka nak duduk di sini. Rasulullah balik ke Madinah, mereka akan turut balik. Kadang-kadang kita suruh orang tak mau buat satu benda, kita kena mula dulu. Kata Ummu Salamah, kita mula dulu. Kita sembelih dulu, kita cukur kepala, kita sembelih, kita buat. Saat gini pun turutlah. Itu nasihat daripada isteri yang bijak sana. Rasulullah pun ambil pisau cukur sendiri rambut. Ambil pisau, perebah kambing, sembelih. Tak minta tolong siapa-siapa. Buat senyap macam tu. Hampa nak duduk sini, duduklah. Rasulullah siap kemah Nabi, lipat. Rasulullah pun nak berangkat ke Madinah. Sahabat tengok macam tu, sahabat pun kelang kabut cukur rambut, sembelih kambing, dan mereka semua balik ke Madinah. Baik. Pada tahun ini, Thumamah memeluk Islam selepas Rasulullah berurusan dengannya dengan kemuliaan akhlak. Selepas memeluk Islam, beliau berkata, "Demi Allah, wahai Muhammad, sebelum ini tiada wajah yang paling aku membencinya melebihi kebencianku kepada wajahmu. Sekarang jadilah wajahmu sekasih-kasih wajah kepada diriku. Demi Allah, sebelum ini tiada agama yang paling aku benci melebihi kebencianku kepada agamamu. Sekarang jadilah agamamu sekasih-kasih agama kepada diriku. Demi Allah, tiada negeri yang paling aku benci dari negerimu. Sekarang jadilah negerimu sekasih-kasih negeri kepada diriku." Selepas memeluk Islam, beliau pulang ke tempat asalnya iaitu Yamamah. Kemudian beliau pergi ke Mekah menunaikan umrah dan mengumumkan keislamannya. Beliau juga bertindak menghentikan ni Sumamah ni. Beliau juga bertindak menghentikan penjualan gandum dari Yamamah ke Mekah, melainkan jika penduduk Mekah memeluk Islam. Dia duk jual gandum, ada sekat. Tindakannya ini menyebabkan orang-orang Mekah mengalami kesusahan. Lalu Quraisy pergi berjumpa Rasulullah dan mengadu hal itu serta meminta tolong baginda berbuat sesuatu. Baginda bersimpati kepada mereka dan menghantar utusan untuk menasihati Thumamah atas tindakannya itu dan menyambung semula penjualan gandum ke Mekah seperti biasa. Thumamah mentaati arahan baginda SAW tersebut. Hadis tentang keislaman Thumamah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada nombor hadis tu 4372, dan Imam Muslim 1764. Dia ditangkap, diikat dalam masjid. Setiap hari Rasulullah datang sembang dengan dia, menyantuni dia. Dia paling benci dekat Rasulullah, tapi dengan akhlak mulia Rasulullah menghidangkan makanan kepadanya. Setiap hari Rasulullah tanya, "Apa khabar Sumamah?" Dia kata, "Khair ke? Kalau hang nak bunuh aku, bunuhlah." Dia watak dia keras. Kalau hang nak bunuh aku, orang akan kenang hang ni suka tumpah darah. Tapi kalau hang nak maaf aku, terpulang kepada hang. Esok Nabi main lagi, "Apa khabar Thumamah?" Hari-hari Nabi main tanya, "Apa khabar Thumamah?" Dia angkuh. Dia tak nak minta maaf dekat Rasulullah. Dia kata nak bunuh-bunuh. Kalau nak maaf pun boleh, terpulang lah. Ni orang gedebe, orang kasak ni Thumamah ni. Ada dalam hadis. Akhirnya beberapa hari dia kuih lembut. Rasulullah main layan, main magi makan dekat dia tiap-tiap pagi. Kemudian Rasulullah SAW suruh bebaskan dia. Lepas dia. Bila lepas, dia pergi satu tempat, dia jumpa telaga, macam kita pergi satu tempat jumpa sungai, jumpa ayak lah. Dia pergi satu tempat, ada telaga, ada ayak, dia mandi di situ. Mandi, bau minyak wangi semua. Tiba-tiba dia patah balik ke Madinah. Dia main jumpa Nabi, dia mengucap 2 kalimah syahadah.
Nabi tanya dia, kenapa tak mengucap waktu kamu ditawan? Dia kata tak mau. Kalau aku mengucap waktu aku diikat, ditawan, nanti orang akan kata aku minta belas kesian. Aku mengucap ni nak dilepaskan. Dan aku yakin kau akan lepaskan aku. Aku tak mau mengucap sebagai banduan, mengharapkan belas kasihan. Sekarang kau dah bebas aku. Aku keluar, aku pergi mandi. Dengan rela hati, aku sendiri datang semula mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan pasal nak minta lepas. Dah lepas dah pun. Itu style dia. Dia nak masuk Islam pun ada style. Aku tak mau mengucap 2 kalimah syahadah ni tak ikhlas. Mengharap simpati. Mengharap dibebaskan. Aku tak mau macam tu. Kau dah bebaskan aku. Aku boleh terus balik. Aku mandi. Aku patah balik. Aku masuk Islam dengan rela hati. Bukan pasal nak dilepaskan. Memang dah lepas. Tuan-tuan boleh tengok hadis tu panjang. Hadis cerita tentang Sayyidina Thumamah radhiyallahu anha. Ada style nak masuk Islam pun. Dia tak mau masuk Islam terpaksa. Biar daripada diri dia sendiri. Dia sendiri yang mai. Dia nak dapat pahala datang Madinah memeluk Islam. Keluar pergi mandi dulu patah balik. Subhanallah, macam-macam watak manusia ni macam-macam. Dia balik, dia menyeru kaum dia di Yamamah, di tempat nama Yamamah untuk memeluk Islam. Kemudian dia datang semula ke Madinah, bawa beberapa orang memeluk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatul Hudaybiyah, peperangan Hudaybiyah, tapi tak jadi perang lah. Mula tu memang tegang lah. Orang-orang Islam nak masuk, orang kafir tak bagi masuk. Sayyidina Umar hangat hati ya. Tegang. Sayyidina Umar kata kita main jom dah ni. Kita pakai kain ihram ni pun tak bagi. Kita lawan, kita rempuk. Kita masuk juga. Hampir-hampir terjadi perang. Pertikaman lidah ni duk lawan bertengkar. Tapi tak jadi perang, jadi sulh perdamaian Hudaybiyah. Dan bai'ah Ridwan. Bai'ah Ridwan ni Nabi buat mesyuarat di bawah sebatang pokok. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut pokok. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Demi sesungguhnya Allah meredai orang-orang beriman. Ingatlah ketika mereka berjanji taat setia tahta syajarah, di bawah satu pokok. Pokok tu daun banyak, redup, rendang. Nabi duduk situ, Nabi panggil sahabat, mari kita berbincang. Berbincang untuk bersetuju lah. Setuju balik tahun depan kita main lain apa semua, ada bai'ah. Berbai'ah, berjanji untuk taat dengan Nabi di bawah pokok. Pokok tu dulu ada di Masjid Hudaybiyah. Zaman Nabi ada, zaman Sayyidina Abu Bakar ada, zaman Sayyidina Umar, ada orang duk buat khurafat. Ada orang duk pergi minta hajat dekat pokok, tak minta ke Allah. Maka Sayyidina Umar tebang pokok tu. Dinamakan Bai'atul Ridwan kerana Allah mengisytiharkan laqad radiyallah. Allah meredai. Redha tu lah Ridwan. Ada orang duk pergi macam kalau orang Melayu ni pergi minta nombor ekor dekat pokok tu, duk puja pokok tu, maka Sayyidina Umar zaman dia suruh tebang buang. Sebab berlaku peristiwa di atas, Rasulullah SAW keluar ke Mekah kerana ingin melaksanakan ibadat umrah. Bukan bertujuan untuk berperang. Baginda bersama 1,500 orang. Tu dia jemaah umrah yang dipimpin oleh Nabi ni. 1,500 orang. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Tanpa membawa senjata. Memang nak pergi buat umrah. Dah mimpi boleh buat umrah. Nak pergi buat umrah lah. Macam mana Nabi pimpin 1,500 orang tu. Ramai tu. Naik kuda, naik unta dari Madinah nak sampai Mekah. Allahu Akbar.
Penat, letih, sikit lagi nak masuk Mekah dia pun tak bagi. Dah dekat dah tu. Dia tak bagi pula. Kot nak lepas sekat kot jalan di Bir Ali ke. Kan? Dah sampai dekat dah tu. Sempadan lah. Hudaibiyah tanah halal. Masuk situ tanah haram. Sempadan Mekah ni dia ada Tan'im. Tan'im tanah halal. Masuk tu tanah haram. Dia ada Hudaibiyah, satu lagi Ji'ranah. Lepas tu kalau belah belah Arafah tu tanah halal, belah Mina ni tanah haram. Dia ada sempadan-sempadannya. Nak masuk tapi tak boleh masuk. Baik. Dan setelah Quraisy mengetahui berita keluarnya Nabi, mereka pun berkumpul untuk menghalangnya dari memasuki Baitullah yang mulia. Quraisy tak pergi masuk. Jurucakap Quraisy nama Sayyidina Suhail bin Amru. Suhail. Dia waktu tu tak Islam lagi. Dia yang ketegak tak bagi. Kemudian nanti dia masuk Islam. Dia tak bagi. Dia mewakili Quraisy, apa pun tak bagi masuk. Tak benar. Sayyidina Umar sampai nak tumbuk mulut dia. Sayyidina Suhail ni, dia tak ada gigi depan ni. Bila dia cakap, nampak lidah. Sayyidina Umar kata, aku tumbuk mulut dia. Orang tak ada gigi ni, aku tumbuk mulut dia, bagi kecai gigi ni, bagi tak ada gigi, bagi nampak lidah. Senang sikit. Petah bercakap. Sayyidina Suhail ni, orang yang petah bercakap. Sayyidina Umar nak tumbuk dia, Nabi kata jangan macam tu wahai Umar. Dalam ihram tu, dalam ihram. Jangan. Mungkin satu hari lidahnya itu akan digunakan untuk bela Islam. Mungkin Nabi ni mungkin mukjizat. Dan betul kemudian hari dia memeluk Islam, dia menjadi antara pemidato hebat membela Islam. Min khutaba, di kalangan pemidato yang hebat pidatonya berdakwah untuk agama Islam. Dia tak bagi masuk. Sayyidina Umar geram. Tuan-tuan bayangkan Sayyidina Umar geram ni sampai nak tumbuk orang lah. Tumbuk orang. Orang tak ada gigi. Dia tak ada gigi satu. Duduk nampak lidah. Aku tumbuk bagi kecai gigi. Senang sikit nampak lidah dia. Terlindung kan. Jadi yalah dah mai dah. Tak boleh masuk. Tekilan lah. Tetapi tidak berlaku perang dalam peristiwa ini. Kerana semua ingin memuliakan kehormatan Baitullah yang Allah jadikan sebagai tempat suci lagi aman. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Hudaibiyah, kaum Quraisy menghantar beberapa orang utusan untuk bertemu Nabi SAW. Mereka bertanya tentang apa tujuan kedatangan itu. Rasulullah beritahu bukan nak main perang, kami nak main buat umrah. Habis umrah kami balik lah. Rasulullah SAW mengutuskan Sayyidina Uthman untuk memberitahu mereka tentang tujuan kedatangan dan memberikan khabar gembira kepada golongan yang lemah bahawa kemenangan membuka kota Mekah sudah sangat dekat. Sesungguhnya Allah pasti memberi kemenangan kepada agamanya. Setelah Sayyidina Uthman masuk ke dalam Mekah sebagai mewakili Nabi, dia dibenarkan masuk ke Mekah. Setelah Sayyidina Uthman sampai ke Mekah, Quraisy menahannya, dia kena tangkap pula dah. Lalu tersebarlah khabar angin di kalangan kaum muslimin. Orang muslimin duduk tunggu di Hudaibiyah. Dapat khabar angin, sesungguhnya Uthman telah dibunuh. Tak bunuh pun, dia pun cuma tangkap. Dia pun ikat dia di Mekah. Sepatutnya wakil ni tidak boleh diapa-apakan. Macam wartawan lah. Tak boleh dihukum. Tapi mereka tangkap dia. Dia pun tak pulangkan dia ke Hudaibiyah. Maka ada yang kata Uthman dibunuh. Maka berlakulah suasana tegang. Banyak hari Sayyidina Uthman tak patah balik. Nabi dan para sahabat duduk tunggu di Hudaibiyah. Kok boleh masuk. 3-4 hari duduk tunggu. Dengan pakai ihram duduk tunggu. Di Hudaibiyah.
Dan waktu itulah turun ayat. Ada seorang sahabat ni, ialah banyak hari, jadi perlu makan, perlu minum, perhidup api apa semua. Ada seorang sahabat ni nama Ka'ab bin Ujrah. Dia ditugaskan untuk masak ayam, jerang ayam. Dia ialah perhidup api, kayu api apa semua ni, duk tiup-tiup tu nak bagi hidup api, panas. Api pun nyala, masak ayam, panas. Tiba-tiba di kepala dia ni, Ka'ab bin Ujrah, turun melata beberapa ekor kutu. Dia ada kutu. Ka'ab bin Ujrah ni dia ada kutu keluar buat kepala ni. Dia nak garu, takut rambut luruh. Kutu sat masuk balik, sat keluar, sat masuk balik, banyak ekor. Kutu pun nakal. Maka Nabi tengok. Nabi tanya dia, wahai Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, sakit tak? Dia kata sakit lah, gatai. Kutu banyak, gatai. Maka kemudian turun ayat. Dalam keadaan macam tu, dia boleh cukur rambut awal pada orang lain. Boleh cukur rambut. Yang orang lain nanti cukur rambut pasal nak balik Madinah. Dam ihsar, dam terhalang. Dan ni cerita bukan nak balik lagi. Dia boleh cukur. Walaupun dalam ihram, dia boleh cukur. Dia boleh cukur rambut. Sakit kutu. Bila cukur tu, kutu tak ada lah. Tapi dia kena bayar dam lah. Itu yang Quran sebut. Faman kana maridan, siapa yang sakit, aw ala ra'sihi adha, ataupun kepala dia ada penyakit, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka dia kena bayar dam, sama ada puasa 3 hari, atau boleh pilih, atau fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin, atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, aw nusuk, atau menyembelih seekor kambing. Nabi suruh dia, ahliq ra'sak, cukurlah kepala kamu tu. Banyak sangat kutu atas kepala, boleh cukur. Kemudian boleh bayar dam. Dam sama ada puasa 3 hari, atau seekor kambing, atau memberi kepada 6 orang fakir miskin. Bersedekah gandum kepada 6 orang fakir miskin. Setiap seorang dapat setengah gantang. Yang ini 2 cupak. Setiap orang dapat 2 cupak. Rasulullah SAW memanggil semua sahabat untuk berbai'ah. Mereka berbai'ah di bawah sepohon pokok yang ada di sana, di Hudaybiyah tu, agar tidak melarikan diri dari medan jihad. Kalau jadi perang, mereka akan perang. Membela darah Sayyidina Osman. Nabi pun tak tahu Sayyidina Osman masih hidup ataupun telah dibunuh. Mereka duk tunggu nak masuk. Buka pintu, kami nak masuk Mekah. Bai'ah ini disebut juga dengan nama Bai'atul Ridwan. Dan orang yang bersama Nabi, 1,500 orang yang pergi umrah ni, tak sia-sia. Memang mereka tak boleh masuk umrah, tapi Allah meredai mereka. Mereka dalam redha Allah. Mereka ini, kata Nabi, semuanya ahli syurga. 1,500 orang yang pergi dengan Nabi nak buat umrah, tak boleh masuk ni, semua mereka ni diredai Allah. Apa makna diredai Allah? Semua mereka ni ahli syurga. Macam yang pergi perang Badar lah, 313, semua ahli syurga. Ahli syurga ni dijanjikan oleh Nabi ni ramai. Ada yang Nabi sebut nama 10 orang. 10 orang al-ashara al-mubashiruna bil jannah. 10 orang yang dijanjikan syurga. Ada lagi perang Badar. Semua ahli Badar tu ahli syurga. Semua orang yang datang umrah tak jadi ni, semuanya ahli syurga. Itulah untungnya. Dan mereka disebut dengan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Baik, kita berhenti dekat ni dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita. Sekarang Nabi sedang menunggu-nunggu adakah Sayyidina Osman masih hidup atau dibunuh. Ada tak peluang untuk mereka masuk nak buat umrah. Duk tunggu di Hudaybiyah tu. Beberapa hari duk tunggu. Duk urus, duk rayu, duk minta nak masuk. Tak lama pun masuk. Kalau ada wuduk, terus tawaf. Lepas tu sa'i. Lepas tu gunting rambut. Botak kepala. Lepas tu kami balik. Buat sekali umrah je. Tak bagi, tak payahlah. Jenis kerat kepala ni tak bagi, dia tak bagi juga. Maka Nabi pun akur lah.
kita balik dan buat perjanjian tu, berjanjian bersurat, bukan cakap mulut, cakap surat. Mereka kata, kami izinkan buat umrah tahun depan. Tahun ni tak boleh. Nabi kata, bila yang boleh? Mereka kata, tahun depan. Nabi minta mereka buat satu surat. Belah Islam pun tulis. Ada salinan lah. Satu salinan kepada mereka, satu salinan kepada orang Islam. Sayyidina Ali yang tulis. Mereka kata, diizinkan buat umrah tahun depan. Dan mereka akan bagi Masjidil Haram 3 hari. Buatlah berapa kali umrah pun, 3 hari 3 malam, Masjidil Haram, mereka tak kacau, mereka bagi permit 3 hari. Jadi boleh buat umrah banyak kali, boleh sembahyang berjemaah, boleh buat sunat, tawaf sunat, 3 hari 3 malam, kami serah. Tapi tahun depan, bukan tahun ni. Nabi kata, tak apa, tahun depan kita mai. Tahun depan mai lagi ramai lah. Sebab tahun depan tu ada jaminan keselamatan. Tahun depan tu mana tahun ke-7. Tahun ke-7 dipanggil Umratul Qada, umrah qada. Hak tahun ke-6 tak boleh buat umrah, tahun ke-7 boleh buat umrah. Jadi mimpi Nabi betul. Boleh buat umrah dengan tenang, dengan aman. Selama 3 hari 3 malam, boleh sembahyang subuh berjemaah, boleh sembahyang zuhur berjemaah, boleh tazkirah, boleh mengajak, boleh tawaf sunat, boleh kucup Hajar Aswad, boleh segala-galanya. Jadi Nabi kata, kalau macam tu tak apalah, kita balik, tahun depan kita main lain. Bukan dekat tuan-tuan, jauh. Madinah nak main Mekah ni bukan dekat. Jauh, letih, penat. Jadi Nabi kata kita tak payah gaduh dengan mereka. Mereka akan benarkan tahun depan. Dan perjanjian tu pun bertulis atas surat. Perjanjian ada hitam putih. Jadi kedua-duanya kena akor dengan perjanjian tersebut. Nabi bersetuju untuk datang semula tahun depan untuk buat umrah qada. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Dalam perjalanan balik, sedih ya, sahabat sedih. Sedih tak boleh masuk. Balik pun muka sedih. Sedih, mai penat, tak boleh masuk. Sedih. Allah, kalau kita bawa grup nak pergi umrah sampai airport Jeddah, tengok-tengok, na'udzubillah, tekan tak boleh masuk. Allah, kilan lah, sedih. Tu terang naik flight tu, yang ni lagi penat. Dalam perjalanan nak balik ke Madinah, tengah duduk sedih tu, turun suratul Fatah. Allah janji bukan takat nanti boleh masuk Mekah buat umrah. Bukan takat tu. Orang Islam akan berjaya buka kota Mekah. Suratul Fatah. Fatah. Pembukaan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan membuka untukmu pembukaan yang nyata. Nanti kamu bukan takat boleh buat umrah. Allah menjanjikan, sabaklah ni tak boleh masuk, nak buat umrah tak boleh ni, sabak. Nanti kamu boleh buat umrah satu, yang kedua kamu boleh bukan tawan Mekah lah, buka kota Mekah, boleh come back. Dalam keadaan sedih balik ke Madinah, tengah dalam musafir tu turun suratul Fatah. Allahu Akbar, surah kejayaan. Allah akan memberi kemenangan besar pembukaan kota Mekah dengan janji Allah, inna sesungguhnya kami, fatahna kami yang akan bagi kamu menang, laka fatham mubina pembukaan yang nyata. Jadi takat tu mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita jumpa petang esok insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.